Namun kini kala ini watak sebegini aku berlakonkan. Okey. Cikgu Rosia tadi cakap apa? Tekan tahniah pada awak. Tak ada banyak orang yang buat usaha sembunyi ini. Alamak. Betul lah nak berkongsi benda-benda macam saya berkarya dah berpuluh tahun dah. Yang pasal IP Bana tadi yang dikongsikan oleh Taja tu pada saya memang sangat very helpful lah. Saya sebenarnya baru buka publishing. Oh, baru start sebab lagu dah banyak. Saya baru buka publishing, saya dah ada lah. Dah diterima, dah buat MSCP. Tapi tu bab-bab tu semua banyak saya tak tahu bab nak sign apa tu, songwriter. Sebab tu sekarang ni saya fokus kat lagu-lagu saya je dulu. Saya rasa lepas ni boleh belajar lah. Allah. Cikgu dah lama buat whatever you're doing now, Radical Records ni. Radical Records tu taklah lama, baru sangat. Tapi saya berkarya, saya mula-mula lagu saya masuk album first tu tahun 1991. Nombor satu. Yes. First dengan Warner masa tu. WEA. Masa tu WEA. Lagu saya lepas masuk album lah. Tapi sebenarnya saya yang berkecimpung dekat di pinggir-pinggir ni dalam industri ni lama dah. Saya bantu kawan-kawan komposer nama-nama besar tu dalam penerbitan album diorang kan. Antaranya siapa? Zaman-zaman awang. Yang betul saya rapat awang BPR lah. Sebab awang BPR tu sebelum dia BPR ditubuhkan, kami satu kumpulan main dekat kelab kat JB dulu. Serius? Kat JB? Saya dulu ahli kelab malam. Ahli musik. Gitar ke keyboard? Keyboard. Masa tu saya, Zainal BPR punya drama. Dua orang lah. Lepas tu yang lain tu ada Noman Pistis. Lepas tu penyanyi masa tu Eddie Rock Hantu. Kami main di lepas tu Komta. Saya ingat lagi lah. Masa tu awang dah mula-mula lah ikut Ramli Sarip. Awang dah mula ikut Ramli Sarip backing band. Jadi bila dia balik tu dia ceritakan lah pasal penubuhan macam mana sejarah BPR tu, saya tahu lah. Macam mana cikgu tak terbabit dengan kumpulan BPR pula lepas tu? Tak, masa tu Ramli Sarip asalnya dia pakai awang je. Lepas tu baru dia ambil NI. Asalnya band awang ni dengan tu, diorang ni band dia yang saya dimaklumkan lah, diorang sebenarnya backing band Ramli Sarip untuk tour Malaysia. Tak silap saya nama yang diceritakan oleh Awang ke Joey, saya tak ingat. Tapi diorang kata nama ni diorang dapat masa show kat Kedah. Spontan je sebab Ramli Sarip masa tu bila setiap satu show dia akan sebut nama apa-apa je. Jadi masa dekat satu insiden tu dia akan disebut nama Bumi Putra Band. Itu je. Fokus tu. Itu jadinya. Itu yang diceritakan lah. Tapi sebenarnya kalau nak ceritakan benda ni biar sepatutnya ahli band diorang lah, Joey dengan tu. Tapi saya memang macam Enai memang sangat rapat dengan saya lah. Enai drama sekarang tengah sakit kat JB. Dengan Awang sangat rapat dengan saya lah. Joey pun saya kenal kemudian ni lah. Lepas tu masa saya mula-mula tahun 93 EMI publishing ada sign saya lah. Masa tu saya sambung belajar di MPIK. Saya kira EMI punya komposer lah. So masa tu saya sibuk bantu, kenal lah juga macam LY tu kenal. Kawan-kawan lah tu juga. Tapi yang sign saya masa tu ingat arwahnya Pak Pandey. Dia dekat EMI dulu sebelum dia masuk Gong Klasik Dia A&R situ. A&R situ lah. Lepas tu Yusri Yusof. Kenal tak? Kenal. Dah lama tak jumpa dia. Dia kat mana? Saya pun lama tak jumpa. Last masa saya bawa balik daripada US tu, dia terlibat dengan album Bumi Aida buat dekat studio dekat Baby Boss dekat Ajay punya dengan Fauzi Mazuki masa tu kat Taman Tun. Wake the Baby. Saya rasa tu last lah. Tahun 2 lah Wake the Baby. Saya rasa tu tahun 2000 kot. Tu last jumpa dia. Tapi saya ada dengar dia sekarang buka studio dekat Rawang, katanya beli rumah 2 biji dia pecahkan tengah tu buat studio.
masih berkarya lah katanya. Yusri lagu popular dia apa? Permaidani Ella. Tak pasti lah. Dia ada satu Tapi lagu. dia EMI lah. Lagu dia, Permaidani lagu dia? Saya dah lupa lah Permaidani bukan, Adinda Miro. Okey, tapi dia dalam album tu dia ada satu lagu besar, saya lupa dah apa nama dia. Lepas tu Saya masa tu dah ada lah dalam industri, tapi semua kat tepi lah. Macam masa penerbitan album Rio, masa tu saya ingat saya bantu Awang untuk buat dia punya apa tu, score lah, dia punya lead sheet untuk masuk gitar tak saya, chord, block chord kan. So saya masih ada lah masa tu. Lepas tu album Finalist. Kalau dalam album Rio, Ceria tu, tajuk album tu, Ceria tu, tu adalah lagu saya. Apa tadi? Tu Ceria. Ada album Rio. Tajuk album dia tu. Depan tu gambar planet. Okey. Saya tempoh 90-95 tu saya memang tak ada pengetahuan pasal muzik langsung. Tak ada pembabitan, tak ada ambil tahu. Itu tempoh saya punya 5 tahun punya isolation. Lepas tu cikgu pergi Indiana State University tahun bila? Macam ni, saya sebenarnya bermula selepas yang saya kata saya band club kat Johor Awang tu, lepas tu saya masuk maktab perguruan. Jadi saya jadi cikgu muzik mengajar di sekolah rendah di daerah Kota Tinggi. Yang masa saya kat sana tu, saya involve dengan show jadi stylist untuk show Rahmat Eka Matra. Wow. Lepas tu saya involve dengan Rahmat Mega. Semua untuk show lah, main untuk dia punya konsert kat Singapura dan sebagainya. Lepas tu tahun 93 saya sambung belajar di MPIK yang saya cakap tadi tu. Lepas tu 95 saya jadi lecturer muzik di Maktab Perguruan Muhammad Khalid Johor Bahru. Dekat situ saya dapat scholarship daripada Kementerian Pendidikan lah. Sambung belajar di Indiana State University selama 2 tahun. Lepas Masters, tu balik tu tak ada first degree. First degree saya buat muzik lah, majoring in vocal. Bachelor of Music in Bachelor of Science in Music Indiana State University, Terre Haute. Lepas tu balik sini saya posting dekat Maktab Perguruan Batu Pahat sekejap 8 bulan. Lepas tu dapat jawatan di KL ni, di Bukit Kiara sebagai music producer lah sampai sekarang lah. Sebenarnya jawatan hakiki saya adalah penerbit muzik untuk TV pendidikan. Untuk TV pendidikan? Yes. Okey, sebenarnya dulu saya kan pernah bersiaran di TV dulu, lepas tu di Astro. Sekarang di EduWeb TV lah. Oh, masih ada lagi TV pendidikan? Sekarang bersiaran di EduWeb TV di internet. Okey. Dia punya funding daripada kementerian mana? Kementerian Pendidikan lah. Kementerian Pendidikan. Dia beroperasi di bahagian sumber dan teknologi pendidikan Bukit Kiara, Bukit Damansara. I see. Wow. Dulu kita umur macam mana? Cikgu tahun apa lahir? Oh, saya sini dah. Saya tahun 66, 54. Umur dah 54 tahun. Oh, 66. Saya 69. So masa time kita sekolah dulu, TV pendidikan 2-3 jam je kan? Lepas tu ada satu rancangan tu Bing and Bong. Ingat tak? Dia ajar English. So salah seorang tu Bing ataupun ramai Bong. Orang ingat rancangan tu. Dia cikgu sekolah saya tu. Ramai orang ingat rancangan tu. Salah seorang tu cikgu sekolah saya. Oh. Aku lupa mana satu Bing ataupun Bong nama dia. Jadi tapi masa tu TV pendidikan diorang beroperasi belum di Bukit Kiara lagi. Sekarang di Bukit Kiara lah. Dulu dia pindah daripada bank pertanian pindah ke Ampang. Sekejap boleh anak saya minta tolong buka roti pula. Okey, bye bye. Close the door Okay, sorry. Tak ada. Ini memang ini tempoh PKP ni macam ni lah keadaan dia. Yalah. So itulah. Lepas tu saya pergi kat Indiana State tu saya dapat scholarship Alhamdulillah. 2 tahun kat sana banyaklah belajar. Lain daripada belajar muzik tu, belajar hidup di negara orang kan. Lepas tu belajar disiplin. Lepas tu
tengok Mak Saleh punya humbleness ni kan. Saya banyak belajar kat situ lah. Macam masa saya belajar kat sana tu, doktorat yang profesor ni kan, diorang punya sifat rendah diri diorang tu macam memang sangat saya kagumi lah. Macam contoh ada seorang profesor Dr. Iverson tu. Dia ni kan kadang-kadang sampai satu peringkat demi student boleh pegang kepala dia. So cakap gila kalau kat Malaysia ni kan. Dia macam tak kisah. Lepas tu pakai macam dia, baju kotak-kotak tu kan. Tengok dia ni mesti main entah lagu apa-apa kan. Tapi bila dia pegang piano tu, budak-budak request lagu apa semua jalan dahsyat dia. Tangan macam ada mata. Lagu current dengan lagu lama semua dia boleh main Ya, macam kita tengok dia macam mungkin ni dah old school semua kan. Tapi masa tu during the masuk 90-an tu macam lagu-lagu pop semua tu dia boleh main. Main dahsyat lah, bukan setakat main biasa pegang chord je tu. Main macam memang profesional Saya sebenarnya saya ada tengok beberapa video, cikgunya video yang you post lah dekat Facebook dan dekat YouTube. Okay. Baru saya faham kenapa cikgu punya penjelasan tu jelas. Sebab apa? Awak seorang cikgu punya. I mean, your background is in teaching, is apa? You're an educator and also a student kan. Itu passion saya kat situ lah. Passion saya kat situ. Berkongsi kan daripada dulu. Jadi memang benda tu ada lah. Itu antara video yang saya tengok cikgu ajar pasal scale, minor, major, harmonic minor, apa lagi semua tu. Itulah satu kemahiran yang tersendiri untuk mengajar orang macam mana satu benda yang kompleks tu kita boleh ajar orang dengan mudah difahami. Yalah. So bukan apa, saya atas kesedaran yang saya nampak bila dalam pengalaman saya menerbitkan ramai penyanyi independen ni nyanyi. Kebanyakannya diorang nyanyi bagus-bagus. Tapi benda-benda asas, banyak asas-asas muzik tu lah, macam bukanlah kita nak minta diorang boleh pandai baca notasi, baca toge tu laju, tapi benda-benda basic tu patutnya pada saya, kalau you nak call diri you sebagai tak penyanyi pun, kalau you nak menyanyi, you should know lah. So, atas kesedaran tu lah yang saya selalu ambil inisiatif untuk, macam sekarang ni pun saya tengah jalankan kelas online. So Alhamdulillah yang batch kedua ni ada Rahmat Mega tu. Saya macam tak percaya. Itu saya baca tu. Rahmat nak belajar. Dia nak belajar ke dia bantu mengajar? Tak, dia nak belajar. Wow. Saya macam cakap, Mat, kau betul dekat Facebook kan, dia komen kan. Dan saya ingat dia main-main. Lepas tu betul. Saya dah masuk dalam group tu, mungkin kita akan start online store kot. Yang group kelas online saya ni pakai Zoom juga. Yang batch pertama tu ada 8 orang dah habis dah. Batch kedua ni saya cadang dalam 5 orang ni kita boleh jalan lah. Sebelum COVID ni, cikgu ada buat kelas mengajar vokal juga kan? Sudah tentu. Saya sebab bila saya saya bekerja siang, jadi saya nak mengajar ambil student one to one tu tak ada berapa ada masa. Tapi saya ada terlibat dengan satu singing clinic ni. Singing clinic ni beroperasi start saya sejak 2015. Itu kita selalu buat bengkel lah. Dia bengkel nyanyian di mana kita buat ramai-ramai grup, kita buat dalam 3 jam, 4 jam. Itu share lah basic guna ilmu yang seorang penyanyi perlu ada kan. Macam contoh mengenal tone sendiri, mengenal julat suara, tahu dia punya lowest apa, highest apa. Lepas tu menyanyi dengan frasa yang betul, how to bernafas, pernafasan yang betul untuk support nyanyian, benda macam tu lah kita belajar. And then belajar asas tajamkan telinga. Ada penyanyi kadang-kadang dia nyanyi, dia tak sedar pun sama ada note tu stay ataupun naik ataupun turun. Jadi dalam kelas saya biasanya saya akan buat latihan untuk dia detect, untuk permulaan tu detect, okay, note ni stay ke ataupun naik. Lepas tu kita go step ahead. Okay, daripada note pertama tu, daripada do tu dia pergi note kedua ke ataupun ketiga. Benda-benda macam tu lah. It's very helpful lah pada saya. Dia tak adalah untuk jadikan orang tu terus terror, tapi kalau join pada saya, dia akan mula buka mata dan dia akan explore lagi more kan, untuk improve diri dia. Itulah. Memang basic sangat lah ni. I mean basic. Basic, tapi basic tak basic pun yang first batch tu saya ingat saya macam scale tu kita belajar sampai up to 7 sharp to 7 flat.
Saya rasa kalau musician kat luar pun tak betul-betul tak boleh nak, kalau kita kata construct major scale, apakah not-not yang terkandung kata dalam C flat major kan. Kalau musician pun kalau tengok mata piano tu C flat, mana ada C flat, yang ada note B kan. Tapi bila belajar teori muzik, C flat tu adalah note B kan, kalau kita cerita pasal mata piano lah. Yep. So dengan kebanyakan orang yang datang ke kelas ni, mereka zero knowledge ataupun mereka sudah ada some kind of basic? Yang akan student cikgu yang datang ni? Kebanyakan ada yang pernah belajar, tapi ilmu yang saya kongsi ni kebanyakannya kata-katanya dia orang tak dapat. Kebanyakan kalau macam dia orang sertai kelas dengan penyanyi, dengan apa tu, tokoh-tokoh terkenal kat Malaysia ni, vokalis terkenal, bukan penyanyi lah, memang tokoh educator, tapi ilmu yang saya share ni dia orang tak belajar kat situ. Sebab dia orang punya approach lain, sebab katanya dia orang tu lebih belajar kepada teknik kan, pada apa tu, articulation, benda-benda macam tu lah. Macam mana nak menyanyi saja. Saya lebih macam penyanyi, menyanyi, most of them dah boleh nyanyi dah kan. Banyak yang join saya memang dah boleh nyanyi. Cuma kita ceritakan lah macam mana supaya nyanyian dia jadi lebih baik kan. Supaya dia sedar dalam menyanyi, macam tu. Kadang-kadang penyanyi dia menyanyi tapi dia tak sedar pun apa kat mana dia punya apa tu, phrasing, kat mana breath, nak tempat bernafas. Yang dia nyanyi tu adalah dalam nada apa, sesuai tak dia punya key tu. Apa tu, dalam saya juga cerita pasal range. Kalau tak sesuai, nak transpose tu macam mana? Apa yang istilah yang kita belajar yang dimasukkan dengan semitone, satu tone tu apa, whole tone, half tone, benda-benda macam tu lah. So bila penyanyi ada ilmu ni semua, kalau kata nak communication dengan musician, senang lah kan. Sebab kadang-kadang musician ramai yang tahu benda ni. Macam terbaru ni ada seorang penyanyi yang join saya, dia kata dia nyanyi club, dia kata musician anggap dia macam tak tahu apa-apa. Kadang-kadang dia kata nak transpose key, lepas tu dah transpose, penyanyi tanya lah, bang saya main key apa sekarang? Dia kata tak payahlah, kau nyanyi je. Tak payah tahu. Tak ada hormat langsung. Sebab tak tahu lah, mungkin agaknya setengah-setengah orang dah menganggapkan memang penyanyi tak tahu, penyanyi tak perlu tahu. Padahal benda tu perlu tahu pada saya. Betul. Okey cikgu, saya nak tanya daripada pengalaman penyanyi ni, you memang kena ada, memang semula jadi you memang kena ada bakat asas ataupun you boleh mempelajarinya? Dia mesti ada satu level tertentu tak untuk jadi penyanyi? Bakat tu mesti diberi semula jadi, you're born with it ataupun you can learn it? Pendapat cikgu macam mana? Kemahiran tu boleh belajar lah. Kemahiran menyanyi tu boleh belajar. Tapi saya tak tolak yang bakat semula jadi. Sebab kebanyakan penyanyi yang bagus-bagus ni semua diorang tak ada belajar pun, tapi memang Allah dah kurniakan dia dengan tone yang cantik kan. Lepas tu memang demi musicality tu memang very strong. Kadang-kadang macam ada in the blood katanya kan. Kadang-kadang mak bapak diorang dulu memang orang seni. Tapi pada saya, walaupun you memang dah born with the talent, tapi pada saya perlu juga you tahu kan, perlu juga you belajar. Apatah lagi kalau orang-orang yang memang tak ada bakat tapi nak menyanyi pada saya hak semua orang lah. Menjadi penyanyi itu very subjektif kan. Maksud menjadi penyanyi macam mana? Yalah, maksudnya kalau nak menjadi penyanyi, maksudnya dia nak declare diri dia as a singer, maksudnya macam recording artist kan? Yes. Ataupun live singer. Yes. Tapi it depends lah situation dia macam mana kan. Kat mana yang arah kau nak pergi kan. Kalau kita cerita macam mainstream punya music industry, dia lain permainan dia pada saya. Kalau kau nak go independent, lain pula permainan dia kan. Macam apa perbezaan dua ni? Mainstream dan independent? Kalau tengok bendanya sama, menyanyinya tu sama. Tapi pada saya cara arah destinasinya tu pada saya sedikit berbeza lah. Dia punya skill, benda yang kau buat tu sama kan. Tapi macam mainstream tu dia lain. Sebab macam industri ni pada saya dia dah memang ada, bukanlah kata some sort of ruling apa semua kan.
dia macam dah ada prosedur dia kan. Kalau kata kau nak mainstream, kau kena macam ni. Spek dia yang orang-orang mainstream kata, penyanyi kena macam ni. Penyanyi, kalau kau nak berkarya, kau kena macam ni. Kan? Kalau kau nak lagu kau hit, kena macam ni. Kan? Jadi pada saya macam, bukanlah saya nak bash apa tu, kata mainstream tu tak betul ke apa, tak betul. Tapi macam pada saya kalau macam personally macam saya lah, sebab macam di usia saya sampai dah 54 tahun ni semua, saya dah puas jugalah. Puas juga berusaha untuk masuk mainstream kan. Tapi saya rasa macam gagal lah. Gagal ke? Yelah kot. Saya sebenarnya tadi antara benda benda yang saya nak cakap memang gagal kalau kita ukur dari segi perspektif, dari segi kejayaan lah. Tapi pada saya tak gagal kot. Tak. Mungkin, tapi Cikgu dan Radical Record mempunyai haluan yang tersendiri. Itulah apa yang saya nak cakap pasal Cikgu Rusli Ahmad dan Radical Record ni. Dua perkara yang saya boleh katakan. Satu adalah gigih. Saya tengok dah bertahun-tahun dah Cikgu Wasit teruskan buat benda ni dengan gigih. Nombor dua, dengan cara yang tersendiri. You buat you punya own record, you buat you punya create your own followers kan. Memang benda tu memang saya respect lah. Tapi berbalik pada soalan saya tadi tu, kalaulah satu orang ni dia memang tak boleh nyanyi. Dia nyanyi sumbang, dia pitching tak betul, tetapi kalau dia boleh tak dengan semangat ingin belajar dia tu dan kena dengan cikgu yang sesuai, bolehkah dia menjadi seorang penyanyi yang boleh nyanyi dalam key, boleh nyanyi dalam okay. Tak? Saya nak kongsi pengalaman sikit saya lah yang macam saya buat Radical Star Search pada 2016. Saya rasa yang saya ni mula orang ramai kenal ialah masa saya buat RSS lah dulu, Radical Star Search 2016. Saya dah stopkan 2018 sebab masa tu saya memang just nak berkarya, nak buat lagu, nak bagi lagu pada orang-orang yang ada semangat je. Nyanyi sikit-sikit, ada sumbang pun, kalau saya nampak dia ada potensi untuk maju ke depan, saya ambil, saya bagi single. Dan jenuh jugalah masa tu saya menerima tomahan dan fitnah mengatakan saya ni nak bunuh industri lah, apalah semua. Orang kata macam kan, sebab saya bagi single free kan, orang kalau nak buat production kan selalu kan beribu-ibu. Ada saya jumpa beberapa kes tau, yang mula-mula tu saya tengok, ya Allah budak ni kan, boleh lah nyanyi, tone ada lah, tapi memang bila nyanyi tu mesti ke laut kan, mesti dia tak ada masalah pitch dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah, individu yang saya cakapkan sekarang, lagu dia sekarang ni masuk dalam carta independen lah. Dan dia sekarang ni very confident kat atas stage. Bukan dia setakat boleh menyanyi, tapi dia boleh jadi DJ, boleh perform, boleh jadi host, boleh handle crowd kan. Jadi pada saya dari situ saya berjaya lah kot. Jadi pada saya kalau janganlah talent tak ada terus kan. Kalau kau suruh orang macam memang nak bercakap pun tak boleh, orang OKU ke apa kan, nak suruh nyanyi memang tak boleh. Tapi kalau selagi kau ada suara, kau boleh dengar, kau boleh follow note, sumbang-sumbang sikit-sikit tu pada saya boleh diusahakan. Tapi cuma kena disiplin lah, kena usaha kuat lah. Dan jangan take for granted lah. Macam tu. Ya boleh. Tapi depends juga. Tapi ada certain case yang macam teruk sangat. Saya jumpa juga yang macam sampai sudah pun kita train macam mana pun, ini yang kita panggilkan sebagai tone deaf kan. Memang tak boleh buat apa lah. Kan? Kalau macam dia memang tak boleh. Kita pegang chord kan, kita pegang chord suruh masuk bagi note, kita nyanyi sebelah telinga dia pun tak boleh ikut. Tu pada saya memang tak boleh lah. Tak boleh buat apa lah. Pada saya buatlah benda lain kan. Kalau setakat nyanyi nak menghiburkan diri, okey lah. Tapi kalau kata nak buat rakaman kan, nak buat single, pada saya lebih baik kalau kata producer yang dikunjungi oleh penyanyi macam ni, pada saya baik nasihatkan dia lah. Sayang kan, sayang duit dia. Kita mengenai dia, bila kita dah buat, besok bila kita release, orang dengar macam, kenapa macam ni penyanyi pun boleh buat album kan, macam tu. So asalkan seorang tu dia tidak tone deaf secara semula jadi, dia bukan tone deaf, ada peluang untuk dia perbaiki nyanyian dia. Tapi satu perkara lagi ya cikgu
Saya rasa ada juga sekelompok lagi, dia bukan tone deaf, dia masalah dengan tempo. Semula jadi dia memang tak boleh pergi dengan tempo. Ada penyanyi-penyanyi rakaman pun yang kita sedar yang ada masalah tempo, yang nama besar tu. So orang yang pada pengalaman cikgu, masalah tempo ni memang semula jadi macam tu ke? Boleh diperbaiki, tak boleh diperbaiki? Apa pendapat cikgu? Boleh. Pada saya, praktis lah. Dia kena praktis. Dan dia kena terima, tahu kelemahan ni. Tapi apa yang saya nampak sekarang ni, bila penyanyi-penyanyi ada problem macam ni, dia tak ambil usaha tau untuk improve. Kan dia tahu memang bila dia terima orang cakap kau ni nyala di tempo, sampai bila-bila pun dia dah pegang benda tu dah. Macam sampai satu saat tu dia punya mental, dia punya pemikiran tu memang macam dah block. Okay, aku ni nyanyi memang tempo out. Tak apalah, kita rekod je lah, nanti suruh editor edit lah. Kan? Pada saya penyanyi kalau dah sedar diri yang ada masalah pitching, ada masalah tempo, pada saya kena berusaha lah. Kena berusaha belajar satu, dah belajar dan kena praktis lah. Benda tu kena praktis hari-hari. Kalau macam tempo ni memang kalau kena belajar, kalau perlu tepuk detik lah. Kan, dengan metronom, klik tak belajar tepuk, follow dia punya simple kan, simple note dulu, crotchet, minim, quaver, semi quaver kan. Praktis, kena praktis. Benda muzik ni pada saya benda yang harus dipraktis, dibuat latihan. Kan, kalau you tak boleh expect you boleh bagus dalam sekelip mata, melainkan yang kita cakap yang gifted tadi tu lah. Gifted tu lain, dia memang dah dilahirkan, dia punya musicality dia tu tinggi, dia berasa muzik, kerana muzik tu memang ada dalam badan dia kan. Betul. Okey, satu lagi, katalah sebagai seorang penyanyi manakah pendapat cikgu dia satu, penyanyi itu mesti menguasai pelbagai jenis irama ataupun lagu, ataupun nombor dua, dia mesti fokus pada dia punya genre, dia punya bidang sendiri. Katalah dia penyanyi blues, dia concentrate fokus on blues. Kalau dia penyanyi asli contohnya, dia fokus on asli je. Jangan cuba nak jadi master of jack of all trade. Jack of all trade, master of none. Pada cikgu, mana yang kalau you nak, mana satu pilihan? Memang sebab kalau yang bestnya memanglah kalau kita boleh semua bagus dalam semua genre kan. Tapi realistik ke tu? Tapi saya tak macam boleh dipraktis lah. Macam even saya train voice, ada ada degree daripada US pun, tapi kalau kata minta saya untuk ajar ataupun nyanyi lagu asli, saya memang cakap that's not my forte lah, I cannot do kan. Pada saya, tapi kalau macam kata orang yang mencemburkan diri dalam bidang nyanyian ni, kalau especially kalau you club singers ke apa semua, kalau kata you tak bagus pun, tapi memang kena tahu itu memang dah kemestian lah. Sebab dalam club memang kena you nyanyi macam-macam, you tak boleh nyanyi satu genre je kan. Macam club singers yang macam orang yang selalu libat dengan dinner show dan sebagainya. Kalau tak boleh pun kena belajar lah kan. Tapi kalau kata nak jadi performer yang maksudnya yang bukan kena nyanyi banyak lagu kan bila show, pada saya it's good for you to master dengan apa yang you, kelebihan yang you ada lah kan. Satu lagi, dia mungkin membabitkan tone suara seorang tu kan. Contohnya saya ambil contoh, katalah Amy Search. Dia punya tone dia yang tersendiri. Dan tone yang macam tu sangat sesuai hanya untuk rock. Mungkin lah. Tetapi kalau tone macam tu, dia nak nyanyi lagu irama asli ke dan sebagainya, mungkin tak kena. Ataupun nak nyanyi jazz ke, mungkin tak kena. Cikgu boleh setuju ke dengan tone membentuk genre apa yang patut dia nyanyikan? Saya nak cakap dia separuh betul. Tapi sebenarnya kalau kita nak betul-betul, dia boleh di skill nyanyian tu, cara nak menyanyikan lagu-lagu, contoh lagu asli, dia boleh dipelajari. Maksudnya kalau tone kita yang sebegitu,
sebenarnya kalau kita mahu, kalau kita cukup berusaha, kita boleh cuba match. Sebab macam macam dalam kelas saya pun saya ada nyanyikan macam mana tone kita nak nyanyi dengan bersesuaian dengan genre kan. Kalau kita nyanyi lagu ballad, macam mana kita nak lontarkan suara kita. Kalau kita nyanyi lagu rock, macam mana kita nak lontarkan suara kita. Ya boleh lah, tapi pada saya sebaiknya you follow, satu follow kebolehan dan dua follow cita rasa kan. Follow cita rasa, you suka nyanyi lagu yang macam mana kan. Betul. Kalau kata suka lagu-lagu pop ballad, fokus on that kan. Betul. Setuju sangat tu. Wow. So daripada Radical Record ni ada sesiapa, bagaimanakah pada cikgu kejayaan your student sekarang ni? Ada antara mereka yang menjadi recording artist ataupun menjadi penyanyi kelab dan sebagainya, ataupun kelab seni budaya atau sebagainya? Okey macam ni, sebab macam saya daripada dulu awal saya buat Radical Records ni, sebenarnya saya buat benda ni semua, benda saya tak sengaja semua tau. Macam even label Radical Record ni semua, saya asalnya macam cerita sikit lah. Saya asalnya suka buat lagu kan. Saya suka buat lagu. Bila saya nampak macam nak masuk ruang mainstream tu susah sangat, walaupun saya ada kawan-kawan yang memang nama-nama besar kan. Jadi saya beralih arah. Sekitar tahun 90-an tu saya fokus on buat lagu-lagu patriotik, pertandingan lagu patriotik. Dan Alhamdulillah saya berjaya dapat nombor 1, nombor 2 buat balik setahun 10,000, 5,000 kan daripada pertandingan tersebut. Jadi yang timbulnya saya buat balik yang lagu-lagu kira macam pop song ni ialah bila saya tahun 2008 tu saya pindah di Pantai Hill Park ni, di mana Radical Record beroperasi rumah saya. Saya buat home studio. Asalnya memang nak buat lagu je, nak memuaskan nafsu penciptaan lagu je sebenarnya. Lepas tu bila saya buat tu saya buat je lah. Masa tu tahun pertama tu saya buat lebih kurang dalam 11 buah lagu je. Artis tu saya ambil daripada kawan-kawan yang saya nampak ada talent kan. Lepas tu saya buat. Lepas tu Awang ni lah, Awang BPR digitally. Sebelum tak ada kawan saya seorang cik, saya dah member MSTP lama dah. Saya tahun, sebab masa AMI tu diorang dah daftarkan karya saya, tapi saya tak tahu lagi masa tu pasal white card, pasal pendaftaran karya semua saya tak tahu. Saya tak angkat port. Tapi kawan saya setiap tahun tunjuk dapat 2,000. Saya macam mana? Lepas tu dia bawa saya pergi jumpa Kak Syah. Lepas tu bila saya buat studio ni, asalnya memang bukan pasal MSTP pun. Saya buat, lepas tu Awang cerita macam mana prosedur dia bila dah siap lagu, mana nak bawa pergi hantar PM rakam-rakam. Lepas tu promote lah, bagi artis-artis tu keluar radio, keluar apa semua kan. Saya follow lah. Dan Alhamdulillah pada tahun pertama tu, saya first time jadi ahli MSTP dah lama, daripada 2000 berapa dah. Tapi 2008 first time saya tengok MSTP saya, figure dia tu memang sangat memudaratkan saya. Saya tak pernah dapat banyak tu kan. Daripada 11 buah karya tu, saya tahu, ya betul ni kan. Jadi since that, macam jujur saya cakap lah, saya dah mula nampak, ini boleh dapatkan saya punya extra income lah. Lepas tu saya buat lah, every year meningkat sampai satu peringkat tu saya pernah dapat sampai 25,000 setahun kan. Jadi saya cakap, okey ni. Lepas tu saya buat lah. Tapi itulah bila kita buat kerja sebab duit pada saya kan, macam jadi tak ikhlas. Pada satu tahun tu tiba-tiba dia merudum. Saya macam mana aku nak raya ni. Jadi saya belajar kat situ lah kan. Sebab asalnya saya buat muzik ni memang purely sebab saya minat kan, saya nak berkarya. Passion Dan bila saya dah mula masa tu, passion ya. Bila saya dah buka studio ni, ada lah independent singer yang datang nak buat single semua. Masa tu saya ambil lah cost production. Kalau aku nak buat, saya ambil dalam 2,500, 3,000 masa tu kan. Ada jugalah yang orang yang buat dengan saya. Tapi itulah, lagu tu bila dia buat secara independent, buat lepas tu tak tahu arah nak ke mana. Production lagu tu pun karam begitu sajalah. Lepas tu pada tahun 2016, saya macam dah blur dah, tak tahu macam mana arah ni. Saya nak buat lagu banyak, tak tahu nak bagi kat siapa kan. Lepas tu nafsu nak berkarya tu masih ada lagi. Lepas tu saya mulalah, asalnya nak bagi satu lagu je di Facebook. Masa tu Facebook dah ada. Dan saya memelanjatkan, saya jumpa ramai penyanyi-penyanyi bagus-bagus ni, daripada Smio, daripada apa kan. Itu yang tercetusnya Radical Star Stage tu, pencarian bakat secara online tu. Dalam tempoh beberapa tahun tu saya ingat, 2016-2018 saya ingat
lebih 100 lagu kot diterbitkan. 2016, 2018, 100 lagu lebih. Lebih. Oi, produktif. Karya saya pun dengan MCP sekarang ni pun dah ada mencecah 600 buah lagu. Wow, banyak tu. Banyak. Tapi itulah macam tu je lah. Tapi macam jadi apa yang berlaku pada penyanyi 2016-2018 sebab kita buat satu, kita just nak berkarya. Kita tak fikir pun macam kita nak pergi mainstream, nak pergi AJL, nak dapat apa semua tak ada. Kita just nak buat lagu. Masa tu tak fikir lagi apa-apa. Lagu siap letak kat YouTube. Tapi itulah bila 2018 tu saya nampak benda ni macam yelah, bila kalau kita tak berapa selektif dari segi penyanyi kan, dari segi apa, maknanya kesannya tu pada yang negatifnya pada saya ialah sebanyak karya saya dia tenggelam begitu saja. Harapan saya bila penyanyi buat single, dia kena ambil tanggungjawab lah, ni single dia kan, kena bangga dengan single dia walaupun macam mana kualiti tak kisahlah. Dan dia cubalah untuk pertengahkan single dia, especially sekarang ni kita ada platform media sosial kan, macam kita independent ni memang kita fokus kat media sosial lah, Facebook, IG kan, that is the only our platform lah. Tapi walau macam mana pun lagu-lagu saya bila dah siap tu saya hantar juga ke RTM untuk dapat kelulusan dan dapat untuk siaran untuk diputarkan di radio-radio RTM. Tapi still perlukan komitmen daripada penyanyi untuk rangka dia punya promosi, untuk request kan, untuk buat dia punya fan, untuk bantu dia voting dan sebagainya, request dan sebagainya. Cikgu tak ada approach kepada label-label yang lebih besar, lokal ataupun international dengan hasil-hasil kerja cikgu ni? Itulah, saya macam dulu saya dengan EMI lah, pernah kan tahun-tahun 93, lepas tu kontrak pun dah habis. Since that macam saya nampak, masa saya macam awak cakap jugalah dengan publishing tadi kan, bukanlah kita nak kata apa, diorang tak buat. Even macam masa publishing saya dengan dulu pun, kebanyakan lagu yang masuk dalam album bukan diorang yang carikan, kebanyakan sebab Ihsan kawan saya bantu Awang BPR. Masa tu bila producer kata okey ada nak 3 filler song, sebab kita kenal dia, pop masuk terus kan, tapi filler lah, bukan killer song. Jadi macam saya pun macam tak tahu lah, sebab saya pernah sekali, tak boleh cakap label mana lah, saya buat Radical Records ni masa di awal lepas yang 2000 yang saya cakap saya dapat royalty banyak tu, 2016. Saya modalkan balik 2008. 2008 saya dapat royalty banyak. Saya cakap lah tu figure dia 18,000, pada saya banyak lah, ada yang komposer dapat beratus-ratus ribu lagi kan. Ni macam komposer kecil saya ni, pada saya 18,000 tu banyak lah. Saya modalkan balik duit saya ni, dapatkan penyanyi kawan-kawan saya yang artis 90-an lama tu untuk nyanyikan karya saya. Macam tu lah. Lepas tu salah seorang penyanyi ni, dia beriaya sangat, jom kita pergi jumpa satu label ni. Diorang boleh push lagu ni kan, lagu ni sedap dia kata kan. Saya pergi lah ikut. Tapi malangnya bila saya pergi tu saya macam aduh. Saya bukan nak kata apa lah. Saya tengok orang ni kan, dia ni memang orang ramai kenal dia, tapi bukanlah saya nak kata dia tak tahu muzik apa kan. Bukanlah saya nak rasa saya ni besar kepala ke, saya belajar kat US, tak. Tapi bila dia bercakap pasal muzik tu, ya Allah, macam saya ni macam bodoh sangat tau. Saya rasa, macam mana ni kalau aku nak join dia orang ni kan. Kalau macam ni lah kepala dia, cara pemikiran dia kan. Dan Alhamdulillah jugalah katanya dia orang pun tak berminat nak kerjasama kan. Saya cakap okey, fine lah. Alhamdulillah dia orang tak berminat kerjasama. That memang tak ada lah. Saya tak ada. In fact baru sekarang ni pun ada adik angkat saya bekerja dekat salah satu label yang sangat ternama lah sekarang ni. Banyak lagu-lagu dia hit. Dia ada cakap lah suruh pergi jumpa kan. Tak nanti dulu lah. Allah belum buka hati lagi lah. Saya macam, tapi saya cuba juga kadang-kadang macam bila ada lagu tu macam teringin lah nak masuk jadi apa tu, OST ke ada apa kan. Tapi tak tahulah kan. Saya serah pada Allah je lah. Sekarang ni saya buat je dulu lagu. Kadang-kadang lagu kita bagus pun, tapi kalau kita tak ada channel yang betul pun susah juga dia nak pergi kan. Saya rasa kalau gunakan YouTube dan sebagainya pun, YouTube dan sebagainya pun, dia kena ada channel yang betul ataupun nasib yang sangat-sangat baik menyebelahi kita.
Ya, itu satu lagi pada saya ialah mainstream lah, macam saya cakap. Mainstream punya, kalau kau nak boom, this is the style. You have to follow this kan. Tentu lah. Kena big label yang betul-betul akan push promotion, dia ambil lagu kau, memang dia nak bagi pada lagu, pada artis yang dia nak push, dia push. Boleh lah betul. Pada saya macam tu lah kot. Tapi yang terbaru ni sekarang ni itulah, macam dari segi signing artis pun diorang pilih-pilih pula. Katanya nak yang view ramai, nak follow ramai kan. Yeah. Saya ada satu ni sebenarnya baru buat produk 2 tahun lepas. Tahun lepas ke 2 tahun lepas. Produk ni bukanlah saya nak kata bagus, tapi memang kita buat very detail lah dari segi in terms of production dia semua kan. Dan penyanyi ni, bapak dia ni memang orang dalam industri pun, tak boleh sebut nama lah kot. Dia habis pergi tau. Dia memang kalau kata bapak dia ni, memang kalau sebut nama mesti orang kenal. Dia nyanyi pun sangat sedap. Karya tu pun pada saya masa saya letak kat Facebook pun semua orang nak nyanyi. Dia ada buat grab song dan sebagainya kan. Tapi itulah dia cerita, dia pun frust lah. Dia cakap, cikgu, ya Allah, permainan dia sekarang cikgu. Dia orang tengok tu cikgu, follower, penyanyi kalau tak ada follower, 300k. Sorry lah, dia orang tak layan. Macam mana tu? Kan? Dia dah tak ambil, pasal produk nombor 2 lah. Quality produk tu pada saya sekarang dah jadi nombor 2 lah. First tu dia nak tengok siapa yang nyanyi tu kan. Ada orang follower lah. Mungkin dari segi marketing lah kot. Dia ambil jalan mudah kan. Dia ambil jalan mudah. Dia tidak membentuk bakat. Dia tidak membentukkan lagi talent. Tapi dia harapkan orang tu dah ada followers dan dia ambil jalan mudah. Ambil macam tu je. Ya. Tapi pada saya in terms of long term, kita akan menghadapi masalah yang kita lah dari segi kualiti karya lah. Yelah tak apa, kau macam lagu, yelah subjektif kan, lagu bagus ke tak bagus kan. Tapi dari segi kualiti in terms of music itself lah kan, kalau pada saya dia akan jadi tak membina lah pada saya tak tahu lah. Kan? Saya sebenarnya tak layak pun nak cakap pasal ni. Apa pula. Saya rasa kalau kita terus menghasilkan lagu-lagu yang tak berkualiti, lama kelamaan pendengar pun menyampah nak dengar lagu-lagu kita. Apabila pendengar kita, rakyat kita tak dengar lagu kita, habislah kita tak ada, kita di industri kita akan terlungkup dan kita pun tak ada peluang pekerjaan di dalamnya. Betul. Tapi itulah saya fikir macam full timer sekarang kan. Kita saya cerita pasal zaman COVID kita ni lah, even sebelum zaman COVID ni pun kan, ramai lah maknanya yang dulu komposer yang bagus-bagus dulu sekarang dah stop buat lagu kan. Sebab saya rasa macam tu kan kot. Sebab mainstream punya industri punya senario macam tu kan. Saya pun kalau kata nak layan benda macam tu, memang saya tak berkarya lah, saya stop lah. Sebab tu saya sekarang ni saya buat satu platform sendiri kan. Maknanya as long as karya saya tu boleh produce dengan baik, yang tak adalah saya cakap karya saya ni bagus tahap macam 5 bintang lah apa, tapi pada saya yang kalau kita hantar RTM dulu kan, penyanyi dia penyanyi yang boleh nyanyi kan, as long as kita buat, lepas tu kita share. Ada orang macam YouTube memang ada je apa tu, netizen yang memang akan dislike, tapi pada saya kalau majoritinya tu support, good comment, pada saya okey lah, kita teruskan. Haters will hate lah Yelah. Tapi itu diorang punya masalah. Kita buat apa kita. Tapi okay. Saya kenal beberapa songwriters juga lah. Orang macam Ajay, Aidit, M. Nasir dan sebagainya. Dari segi menghasilkan lagu, diorang ni sentiasa mencipta. Diorang ni memang selalu nak buat lagu je. Jadi benda tu dah jadi macam darah daging diorang lah. Memang passion diorang. Saya rasa cikgu pun orang-orang macam ni. Ada orang, tak ada orang, you masih ada nafsu untuk buat lagu tu sentiasa ada. Saya rasa itu. Tapi itulah macam what happened, macam nama-nama besar macam tu kan tadi awak sebut. Memang idola di luar saya lah tu. Tu what happened lah, macam diorang kalau lagu-lagu diorang buat, diorang simpan je lah kot kan. Kalau tak ada orang kan, tak terbitkan kan. Kalau ada orang kalau tak ada orang ambil, diorang simpan lah. Macam Aidit tu, kalau kita buka dia punya iPod ke apa dia punya storage ke sekarang ni kan, banyak lagu dia. Lagu yang pelik-pelik, lagu yang sedap-sedap, yang macam-macam. Tapi saya rugilah tak ada orang dapat mendengarnya. Macam lagu-lagu M. Nasir. Saya sendiri pun lagu-lagu M. Nasir yang saya buat lirik yang tak keluar,
Berpuluh-puluh. Kadang-kadang saya dengar sendirilah. Saya dengar sendiri. Tapi lagu tu macam maksudnya tak publish lah. Dia consider sebagai tak diterbitkan lah. Tidak diterbitkan. Dia jadi lagu-lagu demo je lah. Tapi didaftarkan? Tidak daftarkan. Belum ada taker lagi. Saya kalau kata dengan saya nyanyi teruk, memang teruk lah. Tapi apabila saya buat Betul. Tapi saya saya kalau semua sumbang semua, kalau macam korang semua producer, korang boleh faham melodi tu. Tapi apa kelebihan saya apabila saya buat satu lirik tu, kadang-kadang dengan gunaan perkataan saya tahu macam mana nak melakonkan nyanyian tu, macam mana phrasing dia tu, saya faham. Jadi kadang-kadang Nasir ke aku tadi macam mana nak nyanyi part ni macam je, nyanyi dia macam ni, so nanti saya akan nyanyi kan bahagian tu lah, walaupun sumbang, walaupun tembok. Okay. Maksudnya in terms of dia punya rhythm lah tu. Sebab kadang-kadang penulis bila dia tulis, komposer kadang-kadang dia bagi syllables dia tu kadang-kadang terlebih, lepas tu komposer tulis kadang-kadang kurang dan sebagainya. Macam awak boleh nyanyikan balik ikut awak apa yang awak tulis tak? Betul. Katalah Nasir Nasir bila saya buat dia punya lirik, dia punya melodi kadang-kadang tidak confirm tau. Katalah bila dia nyanyikan contoh dia macam kita apa dia cakap ni? Siapa dia ikut feel. So apabila bila saya tulis lirik dia tu, kadang-kadang saya kena interpret, saya sendiri yang kena agak macam mana melodi sebenarnya dan berapa note dalam tu. Jadi bila saya bagi kat dia balik, kadang-kadang dia pun lupa melodi tu macam mana. Itu biasa. Macam mana part ni? Jadi saya akan kena nyanyikan dia. So ni cerita dia pasal demo tadi. So kadang-kadang Nasir dia cakap kau tolong buat guide lagu ni. Aidit selalu lawak kat saya, kau nyanyi teruk, tapi saya yang buat guide lagu Nasir tu. So kadang-kadang ada lagu-lagu yang ada guide-guide yang saya buat, verse saya buat guide, tapi chorus tak tinggi, dia buat guide. Jadi bila dengar pada demo tu macam saya duet dengan Nasir lah. Saya falsetto tak ada. Tak apa, dulu masa umur 20-an, 30-an saya selalu main gusti ni semua tau, kena cekik apa semua kan. So saya punya vocal cord ni damage. So saya falsetto memang tak boleh buat. So saya punya oktav memang boleh 1 oktav je lah nyanyi. Tapi kira okey lah, awak tahu faham tu falsetto, awak faham apa oktav. Kita kawan dengan musician. Ada penyanyi kan? Tak tahu tau. Ada penyanyi yang tak tahu, sebab oktav pun dia tak tahu. Yang saya masukkan benda-benda basic kan. Kalau kata-kata mata piano tu ada berapa key pun tak tahu. Basic. Itu basic lah. Dia pun dah tahulah. Daripada C tu ke C atas ada berapa note. Kan? Betul. Apa tu, macam awak cakap pasal yang guide ni, macam dari segi lirik lah, saya nak berbual sikit lah pasal lirik. Boleh ke? Boleh je. Go on. Kebolehan awak pada saya, ada penulis lirik yang kat luar yang macam saya pun ada beberapa ni buat status. Diorang kadang-kadang diorang boleh buat lirik, boleh susun bahasa, tapi kebolehan dia untuk mendengar, macam ramai yang buat tu, dengar kemudian follow macam note yang ada tu dan tulis balik kan. Sebab macam betul awak cakap, kadang-kadang komposer bila dia dah buat, dia tak ingat pun. Sebab tu adanya penyanyi-penyanyi guide ni di zaman recording Kings dulu, bila dah siap pun nanti dia akan, kalau awak tak tahu awak kenal ke tak, ada seorang budak nama dia pernah nyanyi dengan left handed dulu, nama dia Hamid. Dia punya kerja memang nyanyi guide dan jaga vokal je. Dia pernah nyanyi dengan sebelah Metallian. Sebab betul itu memang situasi sebenar. Komposer kadang-kadang dia nyanyi buat, dia pegang gitar, dia feel jalan lepas tu dia bagi kan, lepas tu dia pun tak ingat. Lagi kalau komposer yang masa tengah laris dulu, saya pernah satu ketika tu pergi kat rumah LY, masa tu daripada Johor sehingga rumah dia kat Kelang tu. Masa tu Kelang lah? Ya. Ada orang masa tu, dia ingat AXL kot. Dia buat lagu macam tu lah. Datang nak lagu, tunggu jap. Dia ambil gitar, keluar bab bagi.
Lepas tu saya tengok beberapa tu pun, ni lagu yang tu Erwan nyanyi ya. Oh, meletup-letup. Lagu apa tu? Na 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 na. Lagu tu masa dia buat raw tu ada saya di depan dia. Dia buat masa dia buat raw tu. Lepas tu penyanyi tu ambil bagi dekat arranger, pandai-pandailah arranger tu buat Lepas tu kita nak sentuh sikit lah pasal peranan arranger ni kan. Banyak macam kat Malaysia ni banyak lagu-lagu yang bagus-bagus daripada komposer-komposer yang besar sebenarnya. Arranger ni banyak menyumbang tau kan. Betul, sangat-sangat. Dan macam dulu saya tak tahu sempat tak kenal Izhar. Izhar ni dia sinonim dengan lagu-lagu production Sari Amri lah. Kenal? Tahu? Sebab dia cerita kalau macam lagu Sari Amri tu, kalau Sari Amri kalau dia nyanyi, benda tu akan panjang sangat. Form dia ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Kan? Kaya melodi dia. Arranger ni akan ambil petik sana, susun sini, letak sana, letak sini. Dah letak tu lepas tu buat kat pula dia punya susunan muzik kan. Macam mana dari segi chord dia, dari segi permainan alat dia dan sebagainya kan. Tapi itulah di Malaysia ni arranger macam tu je lah kan, one shot. Payment. Tapi saya nak ucapkan personally lah kepada arranger-arranger yang banyak bantu saya. Macam saya pula, independent scene, memang kita seboleh-bolehnya memang kita try to cut cost untuk production. Jadi macam arranger-arranger saya banyak, saya pun tak mampu nak membayar mahal kan, kawan-kawan. Tapi tu jasa diorang tu memang tetap saya kenang lah, insyaAllah. Betul. Siapa? Arranger punya Arranger punya cost rate sekarang kalau kat mainstream berapa lah cost lebih kurang? Saya pun tak pastilah. Kalau buat arrangement je saya ingat on average 1,500 ke macam tu. Arrangement je. Yang written lah, yang bertulis lah ke macam mana yang dah program? Yang program. Lepas tu top up lah dengan live instrument kan? Macam tu lah. Macam awak sekarang ni maknanya kalau macam dulu masa kita tahun masa awak aktif dengan ID tu memang selalu lah keluar buat lagu. Macam sekarang ni awak memang macam ada menulis lagi untuk lirik tapi tak aktif production, tak keluar lah kot. Macam mana? Yang last saya dengar lagu Azama tu sedap tu, lagu apa tu? Mama apa? Dia Marah Mama. Itu yang last yang keluar. Dengan Azama lepas tu ada lagi Aku Yang Sebenar. AJL finalist juga. Ada dengan Aubrey Suito, Siti Nurhaliza, Kasihku Selamanya. Memang best kan dapat berkarya untuk nama-nama besar macam tu. Best. Memang kalau ada nama-nama besar tu lebih cepat lah lagu kita jadi hit kan. Tadi mula sebut nama Awang BPR. Awang BPR ialah saya rasa antara penulis lagu yang bagus lah Dia punya melodi sebenarnya sedap. Yalah. Banyak yang evergreen lah, malah segar kan. Satu tu yang lagu saya yang selalu orang bawa masuk pertandingan tu, yang lagu Aida Agil nyanyi tu. Aida Agil. Gelora melanda, dapatkah kenana, kalau mentor milenia, mentor tu ada keluar. Penyanyi kalau pertandingan banyak lah, kalau nak tunjuk power suara akan nyanyi lagu tu. Even Mac Ruhayu pun masa mula-mula masuk pertandingan di LTM pun kata nyanyi lagu tu. Awang BPR memang is a good melody creator lah. Sangat. Dia memang saya respect dia sangat-sangat lah. Dia memang talented lah. Daripada band sama saya, satu band dulu pun memang dia bagus lah. Bakat dia boleh main gitar, boleh nyanyi, boleh buat melody. Dia, kadang-kadang separuh komposer tu, dia punya kecenderungan ialah membuat satu jenis melodi. Contohnya seorang ni dia akan lebih tertumpu pada ballad. Ada seorang ni dia akan tertumpu pada lagu rancak.
Adakah Awang BPR antara mereka yang demikian? Kekuatan dia adalah pada lagu-lagu ballad. Ya kot. Kalau nak sebut lagu fast dia, saya tak tahu pastilah. Lagu-lagu dalam album BPR tu, lagu yang fast tu, dia buat ke? Yang lagu apa tu? Dajjal semua tu saya tak tahu. Tapi yang hit dia banyak memang lagu, sebab Malaysia ni kalau banyak lagu hit, semua lagu slow kan? Orang kita suka lagu-lagu sengsara. Tapi lagu Kali Serindu Awak fast, AJL? I did. Sebenarnya membuat, bila saya tulis lirik saya kawan dengan ramai komposer. Sebenarnya apa yang saya belajar ialah memahami jiwa komposer tu. Orang ni jiwa dia macam ni, orang ni jiwa dia macam tu. Katalah kalau tadi sebut pasal lagu ciptaan I did ni, jiwa dia ni orang yang main, dia jiwa main-main. Dia serius dan dia main-main. Jadi bila dia punya lagu pun lagu macam lagu main-main tu ada. Kali Serindu dia. Bila dia serius, Itu padu kan mas. Mana orang sangka boleh ada tin kosong boleh jadi lirik kan? Tin kosong. Awak melambangkan suasana tau. Yalah, dari segi penulisan lirik tu tak semestinya perasaan saja kan. Kita boleh bagi macam-macam. Betul. Sebab tu saya minta maaf semalam saya tag awak pasal tu kan. Sebab yang semalam rata-rata semua pergi yang saya semalam semua lirik yang pada saya yang biasa, yang macam saya juga kan. Kalau boleh saya teringin lah kalau nak berkolaborasi orang yang boleh tulis lirik lain lah, yang macam saya kan. Kalau macam saya boleh buat, saya rasa baik saya buat sendiri. Tapi ada juga lah yang saya tengok tu okey lah, boleh yang macam dari segi bahasa susunan dia tu elok kan, jalan cerita dia okey, adalah juga tu. For info semalam saya just, sebab macam ni ada satu penulis lirik pagi semalam, tak boleh sebut nama, ada kontak saya, dia kenal di Facebook lah, dia mengeluh dengan saya, dia cakap dia punya lagu ada satu hit ni baru 2 tahun lepas, dia belum daftar MSCP lagi, tapi lagu dia memang hit gila. Lepas tu lepas lagu tu dia hit, dia kerja dengan satu komposer yang sedang meningkat naik sekarang ni. Dia collaborate dengan satu komposer independen. Lepas tu komposer independen tu sekarang ni macam melarikan diri, macam tak nak bekerjasama dengan dia kan. Jadi saya macam dari segi cerita tu yang saya timbul kesian juga kan. Sebab betul lah lirisis ni bukan macam kes-kes macam awak lain lah. Memang orang dah kenal, memang orang nak lirik awak kan. Banyak penulis ni yang diorang buat lirik, yelah selagi lirik tu tak bercombine dengan melodi, dia tak akan jadi lagu kan. Betul. Penulis lirik ada yang kat luar tu kadang-kadang sekarang ni bukannya dia fikir pasal nak royalty ke nak apa, dia just nak dengar kan hasil penulisan dia tu jadi lagu, jadi melodi kan. Yang terpanggil saya buat semalam tu sajalah, dan plan saya pun tak adalah, tengoklah kita buat demo dulu, kalau rasa ada kemampuan untuk proceed untuk siapa-siapa nak buat single ke, mungkin kita boleh gunakan lah. Sekarang ni situasi saya macam cara saya nak berkarya ni sekarang ni, sebab 2016, 2018 saya dah bagi free dah, saya dah penat dah bagi free. Sekarang ni apa yang saya buat sekarang ni ialah saya buat demo yang very simple, piano ataupun gitar, tapi record proper sikit lah, yang ada lirik, ada melodi, ada one single instrument untuk backup. Saya buat radical sound for sale macam tu lah. So, kalau ada punya penyanyi independen sana kat luar sana, kalau rasa nak teringin lah, nak merasa ada lagu sendiri, dia orang, saya minta dia keluarkan bajet minimum lah untuk produce lagu tu. Sebab bila nak buat production ni, kita tak boleh lari daripada nak keluarkan kos kan. Bayar arranger, nak bayar musicians kan. Saya cuma advantage sebab saya ada home studio lah, boleh record vocal sendiri kat rumah. Betul. Mixing pun kalau bajet cukup sangat, saya buat sendiri je lah. Cikgu punya demo biasanya dah siap dengan lirik ke? Demo yang saya post untuk yang tu yang biasa dah siap dengan lirik lah. Biasanya saya akan post di social media? Post. Okay. Kalau buat demo siap dengan lirik nanti kita sendiri penat kan. So kalau saya bagi cadangan, buat demo tak payah siap lirik lah. Asal ada melodi cukup. Lepas tu kita senang bagi-bagi pada orang. Okay, kalau orang suka, okay, ambil melodi ni, nanti kita bikin lirik atasnya. Boleh juga. Tapi itulah sampai dulu saya berfikir macam tu. Saya buat Facebook, saya main saya post kan. Lepas tu sampai sekarang ni satu peringkat,
mungkin saya buat ada lirik lah kot, mungkin ada orang akan ambil, pun masih tak ada lagi. Sekarang ada berpuluh-puluh lagu dah. Tapi tak apalah, at least dia dah ada benda yang boleh kita dengar kan. Dah ada sorry, sekejap je. Ada post datang, Okey Okay, no problem. Sorry cikgu. Ada delivery datang. Okay. Sekarang ni kita orang dah memang rumah ni memang dah 14 hari dah tak ada kontak dengan orang luar langsung. Tapi awak keluar jugalah untuk beli barang dapur tu, keluar lah? Tak ada. Memang tak keluar betul Tak keluar. Memang daripada sebelum PKP kita dah sediakan. Lepas tu mana yang tak cukup tu kita order. Tadi mana kita tadi tu? Sekarang pasal demo yang tak payah complete. Tapi saya sekarang sebab saya dengan tanggapan saya bila bila pendengar tu bakal klien kita dapat dengar betul macam mana lagu tu ada lirik, ada kan. Dengan basic simple mungkin dia akan jadi lebih menarik lah untuk menarik pelanggan. Tapi tak ada juga. Tapi bukanlah tak ada lah, store terus. Daripada 30 lebih lagu yang saya buat daripada awal 2019, saya memang fokus buat Radical Sound for Steel je lah. Ada dalam 6-7 lagu lah yang telah maknanya ada penyanyi independen yang sudi lah nak ambil lagu tu, nak nyanyi lagu tu, nak jadikan single dia orang kan. Daripada saya tu is good enough lah for me, as long as saya boleh buat lagu kan. Cuma tu lah macam dari segi bila lagu karya dah siap, biasanya saya akan bantu dari segi kita dekat Radical ni sebenarnya kita tahu masalah promotion kan. So apa yang saya buat, penyanyi lagu saya kumpulkan dalam satu WhatsApp group. Kita panggil Radical Request Promo Voting WhatsApp group. So dekat dalam tu semua artis yang ada single. So diorang, apa yang kita buat dalam tu ialah, kalau katalah ada segmen di radio tempatan yang untuk request kan. So artis akan bantu request. So alhamdulillah dengan strategi macam tu, ni saya nak share jugalah kepada penggiat-penggiat independen. Sebab memang RTM sekarang ni is the easiest platform yang kita mainstream radio yang easiest to get airplay lah. Maksudnya tanpa dengan request. Diorang ada segmen KL FM ada, National FM ada, Selangor FM. Kalau throughout Malaysia ni semua regional radio semua ada online, ada Facebook dan boleh request di Facebook. Itu cara lagu kita nak get airplay di mainstream lah. So group kita ni fokus kat situ. Lepas tu kalau kata ada karya-karya kita yang masuk dalam carta-carta lagu, tak kisahlah carta lagu online ke radio mana-mana. Macam hari tu kita ada satu lagu yang masuk dalam Melaka FM, alhamdulillah berjaya menjadi nombor 2 tu selama dekat hampir 5 bulan lah. Wow. Akhir tu baru dia dapat kalahkan Zamani. Dia dapat kalahkan Siti Nurhaliza, dia dapatkan nama-nama besar. Saya macam betul ni kan. Tapi betul lah sebab lagu tu memang orang voting kan. So mana peranan grup tadi tu memang tujuan untuk support lah. Ya. Macam sekali-sekala macam tahun lepas 2019 kita kumpulkan kita punya artis siapa yang nak join kita punya promo konsert. Kita buat tahun lepas kita dapat buat 4 tempat lah. Kita buat dekat Warisan Hall 2 kali, dekat Gamma Rock House JB sekali, last kali di Ipoh. Pada saya memang kena macam tu lah kan. Kalau kita nak tunggu RTM ke panggil ke apa semua memang susah. Ini ada sponsorship ke ataupun duit sendiri ni? Duit sendiri. Oh gigih tu. Gigih. Sebab tu memang, tapi itulah macam bila kita buat bersama-sama, macam contoh macam di Warisan Hall tu kan, Wahir harap dia tak marah saya lah. Dia bagi good rate lah pada saya 1,500 untuk pakai tempat dia, audio system. You tahu kan Warisan Hall kan? Kat mana Warisan Hall kat Sejangkang, very famous tempat tu, banyak orang buat konsert situ. Okay. Kita sewa tempat tu, lepas tu sewaan dia tu kita kongsilah bilangan artis. So apa yang saya buat masa kita nyanyi tu, kita panggil videographer profesional untuk shoot. Dan kita dapat bahan tu, kita boleh gunakan dia sebagai kita punya content untuk promote di YouTube. Okay. Antara strategi kita lah. Jadi maknanya kalau artis-artis yang tak mampu nak buat official music video yang kos beribuan ringgit, just join kita punya konsert ni, bayar RM50 contohlah. Collection saya pun sofa paling tinggi seorang artis bayar RM50 je. Bayar RM50, lepas tu boleh bawa followers ramai 10 orang. Wow. Macam tu.
kita nak penuhkan tempat tu, kita tak expect kita bukan Jamal Abdillah, kita bukan Siti Nurhalizah kan. So apa saya buat ialah, kau ada single, so kita nak buat konsert ni, so ajak kawan-kawan lah, kawan-kawan apa semua datang tengok kau punya single. Macam tu lah. Lepas tu saya cakap macam mainstream ni lain kan. Kalau macam media, kalau mainstream gila kau nak pergi nyanyi, kau nak kena bayar, nak sewa tempat lagi apa semua kan. Sebab kita lain, sebab kita faham situasi dia. Kalau macam kita faham siapa kita lah, kita faham siapa kita kan. Itu nombor satu. Even mainstream artis buat pun orang tak nak bayar tiket, semua nak tengok free kan. Tapi purpose kita buat konsert tu lebih kepada nak promotion dan nak buat content video lah. Itu dia. Di media sosial tu dia nampak macam it's a good effort lah, something macam besar kan. Even Radical Record ni pun orang tak tahu berapa ramai orang nak jadi saya punya composer lah, nak sign lah artis lah saya cakap. Sebab dia orang get confused lah, sebab dia nampak saya punya keaktifan di Facebook tu kan. Tapi sebenarnya dah terlanjur kat sini saya tunjuk lah studio ni lah, Radical Record ni kat dalam bilik ni. Kecil je bilik ni. Bilik kedua dalam kondo di Pantai Park. Saya ada satu vocal room tu kat luar. Ni control room. Ada laptop ni. Ni ada saya punya instrumen ni, ada sistem. Itu vocal room tu. Ini satu lebih kurang saya bilik mandi je. Oh, ini satu unit tersendiri ataupun satu sebahagian daripada unit rumah ni? Rumah kondo. Pantai Park. Okey. So saya ambil satu bilik. Dulu mula-mula saya buat kami control room tu kat ruang makan. Tapi mengganggu lah kesian family kan bila datang nak recording apa semua. Jadi sekarang ni yang ruang makan tu saya jadikan ruang makan balik, kita occupy satu bilik je. Tak payah besar-besar pun sebab kita banyak muzik kita banyak. Kita record pun track by track kan, gitar. Maksudnya dalam satu ketika record pun tak perlu ramai-ramai orang datang. Betul. Tapi alhamdulillah Kak Syki, kalau nak kata nama-nama besar ramai dah datang sini kot, tapi banyakkan artis 90-an lah. Macam Rahmat Mega, Rahmat Kamatra, Aris Hariwatan, Utopia, apa lagi ya. Ramai dah rekod situ kat bilik yang kecil ni lah. Dahsyat. Tadi berbalik pada publishing tadi tu, 600 lagu tadi, siapa publisher? Sendiri? Ataupun tak ada publishing? Baru diluluskan. Dulu masa mula-mula saya sign, saya cakap lah macam mana publishing ni apa. Lepas tu ada dapat advice daripada MSP, dia kata kau buat lagu buat sendiri, recording sendiri. Lepas tu kau nak buat publishing, buat apa kau nak bagi publisher betul-betul macam tu. Kan dia kata, sebab kalau kata kau direct 100 kau dapat semua 100% kat kau. Jadi saya pun tertangguh lah benda tu. Tapi itulah bila dah masa berlalu, bila dah banyak, lepas tu bisik-bisik daripada kawan-kawan dia kata, semua tengok semua orang. Dia kata orang yang tak ada publishing pun duk sibuk nak kumpul 50 lagu, nak buat publisher, kau dah lagu banyak tak nak buat. Tu saya dah buat lah. Dan baru diluluskan. Awal tahun ni lah. Tapi itulah tahun lepas saya punya royalty jadi kurang lah sebab dia potong. Sebab saya dah pindah nama, lagu-lagu saya dah pindah separuh dah bagi pada publishing, which is saya jugalah. Cuma royalty tu dia tetap tangguh lah sebab saya tak approve lagi masa tu, baru mohon. Mudah-mudahan tahun ni okey sikit kot. Diterima. Tapi itulah sejujurnya saya cakap kan, saya buat benda ni sekarang ni memang saya tak fikir duit lah. Sebab saya dah learn my lesson kan, sebab saya lebih nak berkarya kan. Lepas tu lebih nak menyumbang lah kalau ada peluang-peluang nak bantu penggiat baru kan. Sebab saya nampak kalau kau minat lagu, kalau tak dapat mainstream, masuk mainstream is not the end of the world. Kau masih ada choice lagi untuk terus berkarya dengan cara macam ni kan. Terus saya banyaklah bantu guide budak-budak baru ni semua kan. Tapi panjang saya buat independent ni, saya jumpa juga macam komposer-komposer yang dulunya bermula sebagai macam nak cari tapak apa semua kan. Ada jumpa kontak saya semua. Saya bagilah advice. Saya beri banyak budak-budak baru kalau habis saya akan bagi advice kan. Macam in terms of, bukan saya tak galakkan dia orang pergi masuk mainstream kan. Saya cakap kau kena benda ni buat, kau terus buat je lah kan. Terus kan. Kalau Allah nak tolong, Allah bagilah. Even macam apa tu yang awak cakap Sikan Daniel dia pernah dulu kontak saya di Kumpul. Yang buat dia macam dia pernah kontak saya. Ada lagi dia punya dekat Messenger ada lagi. Dia tanya macam mana semua pasal lagu apa semua kan. Saya cerita lah. Tapi nak jadi respon, sekarang dia dah AJL punya
songwriter kan. Wah, 4 tahun turut-turut. Lepas tu macam Ikon Fatana tu pun bermula dengan Radical Record. Masa saya ada studio dekat PJS lah. Independent. Lepas tu ada seorang doktor, kalau saya tak pasang awak, dia menang AIM dengan Siti Nurhaliza. Bukan, Nurhaliza Idris, Dr. Ihab. Itu pun bermula dengan Radical Record. Wow. Jadi pada saya, maknanya saya ni, saya boleh tumpang gembira lah, maknanya this platform pada saya is your punya first footstep lah untuk terus buat produk yang secara serius kan. Betul. Saya rasa kita kena ada passion. Lepas tu kita kena tingkatkan pengetahuan kita dalam bidang kita, dan kita kena buat benda, kita buat setiap kali kita buat, kita kena buat dengan sebaik-baiknya. Kalau kita buat dengan baik, dengan passion, duit tu akan datang lah. Betul. Kalau kita duit kan? Ya, kalau kita fikir duit dulu, nanti kita akan terabaikan kualiti dia. Betul. Kita akan terabaikan mutu dia kan. Jadi, okay, last kali cikgu, saya punya memory tak berapa besar. Komputer lama ni. Sebelum itu hari yang masa last kita jumpa dekat MACP punya AGM. Yang panas tu. Yang panas tu. Cikgu ada cakap mungkin tahun ni cikgu mau jadi ahli lembaga pengarah. Apa yang tak ada mana cakap. Tak ada cakap. Itu aku dah jadi pandai. Ke nak jadi publisher? Mungkin publisher ni masih dah jadi publisher pun. Dah jadi. Tak ada lah. Tak ada Saya tak ada, mana ada, tak ada. Saya salah dengar lah tu. Saya cakap awak. Sekejap, siapa lah? Tak ada lah, gila. Tak, pada saya MACP tu kita support je lah kan. Dan cuma harapkan diorang dapat menjalankan teruslah tugas mereka, peranan mereka yang sebaik mungkin kita doakan. Dan mudah-mudahan punya pengkarya-pengkarya ni terus dapatlah menjana pendapatan. Saya faham ramai komposer-komposer yang memang mengharapkan mata pendapatan daripada mata pencarian diorang daripada MACP ni kan. Jadi kalau kita ada badan yang betul-betul berjuang untuk kita kan, kesian lah kan. Ya, betul. Bukanlah saya nak kata ni, saya tak kisah benda tu kan. Tapi kita doa lah sama-sama. Betul lah tu. Dengan dia kan. Saya pun tak tahu macam mana status dia sekarang lah. Kita boleh dapat ke royalty ni? Tapi ada tu advance ada. Saya rasa kita boleh dapat lah. Cumanya sekarang ni ura-uranya MRM akan dibubarkan. Music Rights Malaysia akan dibubarkan. Jadi semua badan-badan lah. Cuma badan-badan pelayanan akan collect sendiri lah. Tapi kita tak tahu apakah statusnya. Adakah menteri luluskan perkara ni atau tak, kita belum tahu. Kita pun baru bertukar kerajaan kan. Kita tak tahu statusnya. Tapi apa yang sepatutnya berlaku, jika MRM nak dibubarkan, ahli lembaga pengarah MACP mesti panggil kita untuk satu EGM, Extraordinary General Meeting kan. Untuk sepatutnya mereka mesti mendapatkan mandat daripada kita. Jadi tak tahulah, COVID-19 pun berlaku. Kita harap selepas pada ni ahli lembaga pengarah mesti inform kepada members lah apa status MRM sekarang. Lepas tu satu lagi apa ni yang macam Prism dengan RPM ni. Sebab macam ni, sebab saya pun jelah macam penyanyi-penyanyi yang buat single dengan saya kan. Saya nak perjelaskan juga pada, tapi sebenarnya saya dah bagi tahu diorang sebab sekarang ni status yang saya tahu lah, yang sekarang ni yang valid untuk kita sebagai penyanyi ataupun pelaku muzik yang valid untuk join ialah RPM. Betul tak? Salah, kalau salah betulkan saya. Okey. Cikgu cakap dulu. Yang valid untuk pelaku muzik, maksudnya kalau dia menyanyi ataupun dia terlibat dengan rakaman album, kalau dia nak menjana pendapatan royalty dia ialah melalui RPM. Betul tak? Sebab dulu memang katanya Prism dan RPM. Kita pernah ada dua kan. Lepas tu status yang terbaru katanya
Patutnya boleh ke kita cakap kat sini public nanti? Boleh, boleh, terbaru boleh. pada saya yang diberi hak tu katanya RPM, betul ke? Sebenarnya bukan ramai, rata-ratanya semua penyanyi yang nyanyi lagu saya semua memang tak ada daftar sama ada Prism ataupun RPM. Saya nak galakkan mereka untuk mendaftar lah, sebab ada yang di kalangan tu yang dah ada sampai 13 single tu. Saya rasa rugi kalau diorang tak join. Nombor satu, RPM wujud. Sebenarnya Prism pun masih wujud lagi. Prism punya isu masih di insolvency lagi, di pihak insolvency. Sebenarnya dia punya keadaan ni sangat kompleks lah. Sangat kompleks. Kalau macam mana saya nak mulakan? Sebenarnya insolvency pun tak tahu macam mana cara nak menyelesaikan masalah Prism ni. Dah berbulan-bulan dah ni, tapi mereka tak dapat selesaikan lagi masalah Prism. Sebab apa? Prism ni memang diarahkan pergulungan kan, winding up kan. Tetapi Prism sebenarnya hakikatnya mereka masih ada lagi penghutang. Ada orang yang menghutang dengan mereka. Sejumlah wang mereka masih berada di MRM. Jadi kalau mereka dapat bayaran daripada MRM, Prism boleh bayar hutang mereka kepada pemiutang. Jadi secara teknikalnya Prism masih lagi wujud lah. Sebenarnya orang tak wujud untuk menjadi sebuah badan pelesenan. Maksudnya kalau after dia bayar hutang tu, maknanya dia boleh beroperasi macam biasa lah. Maksudnya ahli-ahli Prism tu tak perlulah untuk keluar ke apa ke. Sebab saya salah seorang ahli Prism. Ramai dah kawan-kawan ajak join RPM, tapi saya tak, bukan apa, saya biarkan dulu. Okey, saya perlu jelaskan sikit sini dah. Saya bukan seorang performer. Saya bukan performer, jadi saya bukan ahli Prism ataupun ahli RPM. Okay. Sebenarnya Prism masih wujud. Pada saya Prism masih wujud dan Prism mempunyai penghutang. Argumentatively, sejumlah wang di MRM adalah sepatutnya boleh dituntut oleh Prism. Tapi macam perbualan kita yang part ni, saya rasa awak tak payah dedahkan kot. Sebab saya takut orang kat luar tu ambil apa tu, tak tahu orang kan, kadang-kadang ingat kita. Saya tanya just for the sake of dia punya artis yang menyanyi lagu saya. Saya rasa tak apa juga. Tak apa, ini sepatutnya pengetahuan umum. Harap diorang tak salah faham lah. Kita nak tahu keadaannya sebenarnya kan. Tapi mungkin akan ada orang cakap, kenapa pula CR Samad pula yang cakap ni kan. Daripada saya, sebab awak sebagai ex dulu yang pernah aktif lembaga pengarah dalam MACP, saya rasa awak adalah ilmunya tu. Dan MRM, ketahuannya tu kan. Sebenarnya orang tak tahu apa masalah Prism sebenarnya. Apakah isu dalam mengenai Prism ni. Kenapa dia berhutang 1.6 million ke? Cikgu tak tahu cerita dia kenapa? Saya tak tahu. Okey. Saya tahu yang pasal yang MRM punya duit, Prism punya duit ke MRM yang belum dapat tu saya tahu. Sebab saya ada dalam grup tu. Dia biar saya cerita untuk semua orang lah. Dulu ada Prism Sendirian Berhad. Yes. Saya ingat masa dia tukar speech tu yang dia bagi kita royalty banyak-banyak dekat restoran Seri Melayu tu. Betul. Itu majlis tu. Sampai pada satu peringkat dulu, saya tak ingat tahun berapa, 2015 ke 2014, saya dah lupa tahun dia. Selama kewujudan Prism Sendirian Berhad tu, yang collect duit bagi pihak Prism Sendirian Berhad adalah PPM. Public Performance Malaysia. Mereka yang collect bagi pihak Prism Sendirian Berhad. Sampai satu peringkat tu PPM telah berhentikan perkhidmatan tu. Dia telah tamatkan kontrak
kontrak dia dengan Prism Sdn Bhd. Jadi Prism Sdn Bhd pun tak boleh nak collect sendiri dan ahli lembaga pengarah mereka merasakan bahawa mereka baik tutup je lah syarikat tu. So bila dia tutup syarikat tu, itu yang dia buat dekat Sri Nelayan tu, dia orang bagi semua duit yang ada, dia orang bagi kepada members kan. Di masa yang sama ada grup lain pula merasakan yang mereka ingin meneruskan Prism tu, malah menjadi Prism Berhad. Setelah harta Prism Sdn Bhd diliquidatekan dan tertubuhnya Prism Berhad ni. Okey. Apabila operasi liquidation tadi telah berjalan, Prism Berhad ni dia mengambil alih Prism Sdn Bhd. Dia mengambil alih pejabat, dia mengambil alih stationery, segalanya dia ambil alih, termasuklah apa tahu? The memorandum of article Prism Sdn Bhd tu. Apabila kita buat syarikat, kan kita kena ada memorandum of article ataupun dipanggil perlembagaan kan. Okey, perlembagaan yang Prism Berhad ambil itu, dia ambil daripada Prism Sdn Bhd punya perlembagaan tau. Okey. Dan dalam perlembagaan lama tu ada kesilapan ejaan dan pelbagai-bagainya yang Prism Berhad ambil bulat-bulat. Dia ambil bulat-bulat. Kesilapan ejaan dan kesilapan nama pun Prism Berhad ambil bulat-bulat. Jadi sebenarnya secara teknikalnya ini adalah infringement of copyright. Dia melanggar harta copyright ya. Jadi maknanya yang hutang dia tu adalah sebab dia nak bayar okey. Taman. Ya betul. Jadi kalau tak salah saya, ini pendapat saya kalau mana yang salah tu orang lain boleh betulkan lah. Tapi ini to my knowledge. Jadi PPM, Public Performance Malaysia, Sdn Bhd telah ambil tindakan saman terhadap Prism Berhad berkenaan harta intelek ni. Okey. Dan mereka PPM telah menang, Prism Berhad telah kalah. Kalau tak silap saya, jumlah tuntutan asalnya berjumlah 9 juta lebih. Tetapi setelah rayuan dan sebagainya, ia turun kepada 1.6 million lebih kurang macam tu. Saya tak apa ingat detail dia. Jadi inilah punca hutang, punca apa segala isu ni. It's a copyright infringement issue. Jadi Prism pula 1.6 million ni dia tak sanggup nak bayar. Sebab apa? Duit dia yang ada kat luar tu orang tak bayar lagi. Tapi duit orang bayar tu sebenarnya duit untuk komposer semua dengan songwriter semua. Bukan. Okey. Apabila MRM, okey. Pada tahun 2016, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, mantan Menteri KPDN HEP yang sekarang telah menjadi Menteri Dalam Negeri, dia telah membuat arahan semua badan pelesenan gabung untuk bentuk satu syarikat baru yang mana kerja dia hanya untuk collect je. So apa tahu perkara ni berlaku? Sekarang ni ada 4 badan pelesenan. 2 badan pelesenan mempunyai tugas yang sama. Jadi di para pengguna sangat confused. Berapa banyak aku nak kena bayar? Memang betul lah dia kena bayar ni semua because mereka ni pegang hak. Jadi Datuk Seri Hamzah Zainuddin bercakap, okey, kita bentuk, korang semua bergabung, bentuk satu syarikat baru dan kerja dia collect je. Pada saya memang betul lah. Kan? Dia bagus kenapa tahu? Dia mengharmonikan pengguna. Jadi pengguna tak ada alasan untuk tak bayar. Okey. Jadi 4 badan ni, MACP, PPM, Prism dan RPM bersetuju untuk bentuk satu syarikat baru yang sesudahnya dikenali sebagai MRM. Semua okey. Pada permulaannya adalah permasalahan bila kita dah collect ni, bagaimanakah kita nak distribute balik duit ni. Okay. Jadi kita come to a conclusion kepada split 2-1-1. Maksudnya 50% kepada composers, MACP 50%. Sebenarnya di dunia ini adalah yang paling rendah sekali. Harta intelek ni sepatutnya
dia melindungi pencipta terdahulu. Semangat harta intelek adalah untuk melindungi pencipta. Tanpa pencipta, benda orang lain semua tak boleh, takkan wujud. Jadi sebab itulah atas semangat ni lah composers mesti dapat paling tinggi 50%. Yang the performers dengan label ni, mereka ni neighbouring right owners. Kewujudan mereka kerana adanya hasil ciptaan tadi tu. Jadi mereka dapat less lah. Jadi apabila kita bentuk MRM, MSCP dapat 50% dan label dan performers dapat another 50% yang down split 50-50. So label dapat 25% dan performance tadi ada dua body ni dapat another 25%. So apabila kita bentuk MRM ni, kita bersetuju pada split ni. Yalah. Tapi setelah MRM terbentuk, ada pihak-pihak yang tak bersetuju pula dengan split ni. Maka itulah yang membuat collection yang dah ada tidak dapat tak dapat diberi kepada performers. Kerana ada pihak-pihak yang tak setuju. Tapi sebenarnya kalau kita tengok minit mesyuarat balik, kalau pada tahun 2016 punya minit mesyuarat, kalau ada perselisihan yang sedemikian, MYPO sepatutnya akan menjadi arbitrator untuk membantu menyelesaikan masalah ni. Tetapi setelah tahun 2016-17 ada satu pengarah hak cipta telah dicampakkan ke tempat lain. Ada seorang mantan pengarah campak ke tempat lain. Kalau tak salah saya, beberapa constitution dalam MRM tu telah berubah. Pada tahun 2018 apabila MRM collect sejumlah 27 juta kalau tak salah saya, pada bulan 6 2018, ada sejumlah wang lebih kurang 6.7 juta untuk diagihkan kepada the performers. Sheila Majid tidak bersetuju agihan itu dikongsi 50-50 dengan Prism. Pada pendapat dia, Prism tak layak untuk berdapat walaupun 10% daripada hasil royalty tu. Jadi disebabkan oleh Sheila Majid tidak bersetuju, maka duit tu pun tak dapat diagihkan kepada performers sampailah hari ni. Jadi kalau duit tu katalah 67 juta tu diagihkan pada performers mengikut persetujuan asal, iaitu 50-50 antara kedua badan ni, maka ada sejumlah 3 juta ringgit untuk RPM dan 3 juta ringgit untuk Prism. Kalau duit ni masuk, Prism boleh bayar balik pada pemihutang dia. Jadi 1.6 million bayar hutang, balance tu boleh bagi kat komposer dengan penulis kan? Boleh bagi. Bukan penyanyi, pelaku muzik. Pelaku muzik. Jadi itulah tu masalah dia tu. Spirit dia ialah Prism masih ada lagi orang yang para penghutang dia. Jadi insolvency pun pening kepala macam mana nak selesaikan masalah ni. Dan itulah apa yang berlaku. Sebenarnya cerita dia panjang lagi lah. Sebenarnya orang boleh dengar benda tu. Orang boleh dengar perkara ni. Kalau mana yang saya nak tanya awak. Ya, betul. Terus kan? Nak minta tanya awak berkaitan dengan perbualan awak, interview awak semalam dengan Kimi. Taja publisher tu. Bila dia sebut IP tu, intellectual property tu, bila kita dah berkarya, kita dah members MSCP, setiap karya kita dah isi white card, dah masuk dalam sistem pun, itu maksudnya kita dah ada IP lah kan, betul tak? Betul. Ataupun ada satu lagi step lagi yang kita perlu buat, daftar dengan mana-mana MYPO ke, tak perlu kan? Sebenarnya kita boleh daftar di MYPO. Perlu tak? Kalau kita nak safeguard, kalau pengkarya yang memang dah ahli MSCP dan setiap karyanya dia dah daftarkan di MSCP, perlu tak dia nak buat one step lagi yang nak daftar hak cipta lain? Tak perlu kan, saya rasa? Pada saya secara praktikalnya dan secara ekonomikalnya, saya rasa tidak
Tidak perlu lah. Okay. Dia, kita takut nanti ada orang claim yang tu lagu dia. Jadi kalau tapi sebenarnya sejarah saya berkarya ni kan, macam kita pasal orang ciplak lagu ni, memang saya ada beberapa kali jugalah insiden berlaku kan. Rasa macam masa tu sangat frust jugalah. Tapi saya nak kongsi je lah pada pengkarya-pengkarya kat luar sana kan. Kita apa-apa profession pun kita buat, memang ada risiko dia kan. Betul. Jadi pada saya, benda tu bukanlah kata tak ambil pot, tapi elok memang korang kena daftar dan karya korang, IP supaya untuk dapat intellectual property punya tu. Tapi dalam masa yang sama, kalau kata berlaku juga dari segi orang curi tu, kalau dapat tangkap, kita usahalah kan apa yang patut kita tindakkan. Tapi dalam masa yang sama, kita perlu belajar redha jugalah. Syukur dan redha kan. Betul. Sebab pada saya macam rezeki Allah tu sentiasa ada di depan untuk orang-orang yang tak menyerah, kalah dan terus berusaha. Betul. Itulah cikgu. Terima kasih banyak-banyak sudi lapangkan masa dengan saya. Saya lagi lah, terima kasih banyak-banyak awak. Ini bukan segmen biasa-biasa ni. Ni segmen dengan Al-Samad. Alamak. Saya apalah sangat saya ni. Saya harap sangat lepas ni you punya channel ni memang sepatutnya orang kena tengok lah kan. Kita kena ambil usaha lah patut untuk viralkan benda ni. Terima kasih cikgu, terima kasih. Zaman sekarang ni nak viral kena buat benda pelik-pelik lah. Samad kena bersiaran pakai spender kat luar. Alamak. Tapi hari tu awak ada satu buat catchy pasal apa? Tukarkan perkataan cinta apa kepada hati kepada kotek. Hati kepada apa? Hati kepada kotek. Kadang-kadang gila dah sampai buat dah. Gila juga ni. Tapi kadang-kadang saya buat serius juga. Tapi saya punya approach saya, kalau boleh saya nak buat dia informatif lah. Saya tak nak gimmick-gimmick murahan ni semua, saya tak nak. Saya harap macam lagi 10 tahun akan datang, kalau orang dengar pun dia punya fakta tu masih lagi boleh guna pakai. Okey kan, saya nak ambil peluang ni lah juga. Kata apa ni, nak ambil peluang lah. So, sebenarnya saya malu bisa nak tanya je lah. Kalau katalah macam awak dah dengarkan macam mana saya berkarya semua. Kalau kata saya teringin lah nak minta awak nak sebut malu lah, tulis lirik untuk karya saya kan. Boleh. Sudi ke? Sudi. Tapi tu lah macam saya cakap, macam karya saya tu dia punya arah tu bukan macam yang apa selalu pergi lah awak ke AJR dan sebagainya kan. Tapi karya tu kan ada, maknanya IP tu awak akan pegang, akan masuk under publishing awak. Tapi dari segi payment tu saya memang tak tahu nak janjilah kan. Tapi for the sake of untuk ada karya tu kan, release tu insyaAllah kita akan hantar, bila dah siap tu kita akan hantar RTM kan. Okay. Keluar radio RTM lah kalau artis tu berusaha kan untuk promote dan sebagainya, keluar lah. Okay, kalau sudi saya adalah orang yang sudi, kita mesti bekerja sama. Saya tak pernah lagi tau. Saya pernah dengan Hairul Anwar Harun ada satu lagu. Ada dua lagu. Tapi dengan Al-Samad belum lagi lah ni. Ni kalau dapat ni memang kira yalah orang yang pernah menulis untuk nama-nama besar kan. Dia yang Allah kita pada saya tulis lirik ni dia macam pancing ikan. Ada kalanya ikan yang kita tangkap tu besar, ada kalanya kita tangkap tu kecil. Tapi kalau katalah 100 ikan, macam awak cakap lah, dengan M. Nasir pun ada dekat berpuluh, 20, 30 lagu kan yang tak release kan. Saya rasa, tapi kalau dengan saya, bukanlah saya nak kata saya, tapi macam saya seboleh-bolehnya saya nak releasekan benda tu lah kan. Cuba releasekan lah. Kita nanti kena kerja sama ni. Maknanya kalau saya nak buat dengan awak, saya akan pastikan lagu ni akan dah ada klien kan. Maksudnya yang nak bayar untuk cost production dia, maknanya lagu tu akan release. Dan mungkin juga saya cuba usahakan jugalah in terms of dari segi bayaran dia orang, yang bayaran tu sikit saya bagi yang payment untuk lamsam ke sikit kan. Bukan lagi advance, maksudnya ada bagi awak semangat kan? Okay, insyaAllah.
InsyaAllah. Dia punya rahsia satu cikgu. Bila ditanya bila nak lagu ni, jawapan ni jangan bagi macam ni tau. Bila-bila je lah. Bila-bila je lah, hujung tahun depan lah nampaknya. Dia punya cara jawab macam ni tau. Bila boleh siap lagu ni? Bila you nak lagu ni? Semalam. Kalau cakap lanjut, kalau ada lah nanti peluang-peluang tu, nanti saya akan PM tepian insyaAllah. Okey cikgu. Nanti saya share saya punya email address. Apa-apa hal lagu boleh bagi pada email saya. Saya terima kasih banyak untuk awak untuk ruang ni. Kita doakan mudah-mudahan awak punya segmen. Okey, terima kasih cikgu. Sembang mahram. Sembang mahram. Hubungan rambang. Sembang rambang. Jauh betul. Hubungan rambang. Awak ni akan terus dapat diteruskan dan dapat ada pengisian bagus-bagus. Apa-apa mana yang awak rasa saya boleh bantu, contact je saya anytime. Kalau saya rasa saya boleh menyumbang, saya akan bantu, insyaAllah. Amin cikgu, amin. Thank you. Thank you. Okay, yuk. Ketemu lagi. Waalaikumsalam. Kala ini watak sebegini aku berlakonkan, tangan di dagu duduk termanggu, terus secawan.